Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1261. Antara paparan utama malam ini. Pencetus kegentaran awam, polis perlu tegas. Gila talak, sang kalah masih tak boleh move on. Padah ugut pelaksanaan undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10, pelbagai berita palsu telah disebarkan oleh pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk melantik beliau. Manusia seperti ini akan sentiasa mencari jalan untuk berkuasa kembali dengan jalan-jalan fitnah dengan niat untuk menggusarkan perasaan dan kebimbangan orang awam. Terbaru ada klip video yang tular mengaitkan bahawa ahli Parlimen Baling yang baru memenangi pilihan raya umum ke-15 telah memberitahu bahawa ada Israel di belakang pelantikan Anwar Ibrahim oleh Yang di-Pertuan Agong, kata pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Zulkarnain Luqman dalam satu kenyataan. Tegas beliau, kenyataan itu menyiratkan seolah-olah Yang di-Pertuan Agong terpaksa melantik Anwar Ibrahim untuk mengelakkan tindakan oleh Israel. Dipercayai merujuk kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Zulkarnain membangkitkan tulisan seorang tokoh politik yang membuat perumpamaan apa akan jadi sekiranya seorang pengadil dalam pertandingan bola sepak Piala Dunia tidak berlaku adil. Tulisan tersebut ternyata walaupun tidak menyebut secara jelas siapakah yang ditujukannya, tetapi amat jelas maksud tersirat di sebalik tulisan itu kepada siapakah tulisan tersebut ditujukan. Tulisan sebegitu amat berbahaya dan tidak sepatutnya dibuat kerana masyarakat awam pastinya akan mengaitkan tulisan itu dengan tindakan Yang di-Pertuan Agong yang kononnya tidak ada dalam melantik Anwar. Yang pastinya, tokoh politik itu tidak pernah dikenali sebagai peminat sukan bola sepak, apatah lagi sebagai peminat Piala Dunia, ujarnya. Beliau juga mengulas mengenai isu LGBT, UEC dan lain-lain yang senyap sepanjang 33 bulan Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri kini dibangkitkan semula seperti mayat bangkit kembali daripada kubur, sedangkan kabinet pun masih lagi belum dibentuk. Tindakan sedemikian pastinya untuk mencetuskan kebimbangan awam bahawa Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang akan merosakkan negara. Ini merupakan betapa ada pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan Yang di-Pertuan Agong melantik Anwar sebagai Perdana Menteri dan cuba membuat huru-hara di kalangan masyarakat dengan penyebaran pelbagai berita fitnah bidasnya. Bila melihat tujuannya adalah untuk mewujudkan perasaan tidak puas hati terhadap Anwar, golongan ini perlu sedar bahawa tindakan mereka berbuat demikian adalah salah di sisi undang-undang dan boleh menerima hukuman yang keras, khasnya hukuman penjara selama 5 tahun. Seksyen ini langsung tidak memberikan pilihan untuk hukuman denda dan jika disabitkan kesalahan di bawah seksyen ini pastinya pesalah itu mesti ke penjara, tegas Zulkarnain. Zulkarnain yang juga seorang peguam menjelaskan antara kesalahan yang boleh disabitkan adalah di bawah seksyen 124H dan 124I Kanun Keseksaan. Seksyen 124H menyatakan mana-mana orang yang melalui mulut ke mulut atau bertulis atau dalam mana-mana akhbar, penerbitan berkala, buku, berkeliling atau penerbitan bercetak lain atau dengan apa-apa cara lain termasuk cara elektronik menghasut keganasan atau menasihati keingkaran yang ganas kepada undang-undang atau apa-apa perintah yang sah hendaklah boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh dilanjutkan sehingga 5 tahun. Seksyen 124I pula memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang melalui mulut ke mulut atau bertulis atau dalam mana-mana akhbar, penerbitan berkala, buku, berkeliling atau penerbitan bercetak lain atau melalui apa-apa cara
termasuk cara elektronik menyebarkan laporan palsu atau membuat kenyataan palsu yang berkemungkinan menyebabkan kebimbangan awam hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh dilanjutkan sehingga 5 tahun. Kita percaya cubaan untuk menyebarkan berita-berita palsu ini akhirnya akan memporak-porandakan masyarakat dan akan menimbulkan kebimbangan awam. Selepas itu akan dibuat demonstrasi-demonstrasi awam yang akan dihadiri ribuan orang, dan itulah modus operandi yang dibuat selepas Kerajaan Pakatan Harapan menang pilihan raya pada tahun 2018 dahulu, ujar Zulkarnain. Justru bila menggesa pihak polis bertindak tegas dan menyekat unsur-unsur negatif yang bertujuan untuk menimbulkan kebimbangan awam sebelum ianya melarat menjadi isu agama dan perkauman. Menurut Zulkarnain adalah penting untuk mewujudkan keharmonian selepas pilihan raya umum ke-15 demi mewujudkan kestabilan masyarakat. Kestabilan ini penting bagi ekonomi. Golongan pefitnah ini tidak hiraukan bagaimana usaha untuk membina semula ekonomi Malaysia. Mereka rela untuk ekonomi Malaysia tidak stabil asalkan mereka puas hati kerajaan yang baru ditubuhkan ini musnah dalam masa terdekat, katanya. Beliau berpendapat laporan polis perlu dibuat segera ke atas mereka yang terlibat dan terkait dengan gerakan untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan secara tebuk atap. Siasatan segera termasuk tindakan reman perlu dibuat untuk mencari dalang terlibat. Kita percaya bahawa gerakan ini bukan dibuat oleh individu tetapi dibuat oleh sekumpulan orang yang bernaung di bawah pemimpin tertentu kerana mereka semua mempunyai satu matlamat yang jelas, iaitu menjatuhkan kerajaan yang dilantik yang di-Pertuan Agong. Kita tidak mahu langkah Sheraton 2.0 dan langkah tebuk atap berlaku sekali lagi kerana ianya tidak bagus untuk negara. Langkah Sheraton sebelum ini adalah satu kegagalan demokrasi apabila orang yang kalah dilantik menjadi pemimpin kerajaan dan kerajaan dilihat sebagai tidak stabil, tegasnya. Kesannya, kata Zulkarnain, adalah kos sara hidup meningkat secara mendadak dan ringgit jatuh tanpa kawalan. Akhirnya rakyat akan merana kerana sikap berlaku sesetengah pemimpin politik. Berpolitiklah secara matang dan sejahtera, kata pengerusi Biro Kanun Amanah itu. Jom Channel amat setuju dengan kenyataan beliau kerana hanya kematangan berpolitik yang dapat mewujudkan kestabilan negara. Justru fitnah dan adu domba tidak boleh dibiarkan membiak. Lebih-lebih lagi apabila kita ingin memertabatkan nilai-nilai Islam. Rakyat yang memilih Pakatan Harapan tidak mahu Perdana Menteri berlembut dengan mereka yang begitu obses mahu merampas kuasa dan merosakkan negara ini. 2 hari lalu, Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah tiba di Pangkalan Tentera Udara Malaysia Subang pada jam 11.45 pagi dalam siri lawatan khas baginda ke Malaysia. Keberangkatan tiba Sultan Hassanah Bolkiah yang diiringi Pengiran Muda Abdul Matin serta pegawai kanan Kerajaan Brunei disambut oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaik tiba, baginda memandu sebuah kenderaan yang disediakan khas dengan Anwar duduk di sebelahnya sebelum menuju keluar dari pangkalan TUDM. Ini merupakan pertemuan julung kali antara kedua-dua pemimpin itu selepas Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November lalu. Lawatan terakhir Paduka Seri Baginda ke Kuala Lumpur adalah pada 4 hingga 6 Mac 2019 lalu untuk menghadiri rundingan pemimpin tahunan ke-22 antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Malaysia dan negara Brunei Darussalam mempunyai hubungan istimewa yang telah lama terjalin melalui persamaan warisan, budaya dan hubungan sesama insan. Bertitik tolak daripada hubungan istimewa ini, kedua-dua pemimpin akan mengambil peluang semasa lawatan tersebut untuk menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping meneroka potensi-potensi baharu agar meningkatkan hubungan dan kerjasama yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua buah negara, menurut kenyataan Wisma Putra. Menurut Wisma Putra lagi, pada tahun 2021, Brunei merupakan rakan dagangan ke-30 terbesar Malaysia dan ke-6 terbesar dalam ASEAN dengan jumlah perdagangan berjumlah 8.03 bilion ringgit atau 1.94 bilion Amerika. Anwar mengakui terharu dengan semangat persahabatan luar biasa yang ditunjukkan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah susulan pertemuan bersejarah itu. Menurut Anwar, ini kerana kunjungan Sultan Brunei adalah semata-mata untuk memberikan sokongan kepada beliau sebagai Perdana Menteri baharu Malaysia. Kunjungan Tuanku Sultan Brunei sangat mengesan bagi saya. Baginda datang dengan semangat persahabatan dan untuk memberi support kepada pemilihan Perdana Menteri yang baharu. Hanya untuk itu sahaja. Baginda datang terus bawa saya ke Seri Perdana makan tengah hari dan terus balik. Semangat ditunjukkan Sultan Brunei, saya sangat terharu. Ini menunjukkan semangat persahabatan luar biasa, katanya dalam satu kenyataan. Malaysia dan Brunei Darussalam akan menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping meneroka potensi baharu bagi meningkatkan kerjasama yang boleh memberi manfaat.
Sementara itu, Kesatuan Ulama Sedunia telah mengutuskan surat ucapan tahniah yang bertarikh 24 November 2022 yang ditujukan khas buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam surat rasmi berkenaan, Kesatuan Ulama Sedunia mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Anwar dan mengharapkan agar Anwar berada dalam keadaan baik, afiah dan dikurniakan taufik serta petunjuk. Sungguh menjadi kegembiraan Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Karadari, Setiausaha Kesatuan Ulama Sedunia, dan Profesor Dr. Habib Salim Sagaf Al-Jufri, Ketua Kesatuan Ulama Sedunia selaku Wakil Kesatuan Ulama Sedunia, untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat Perdana Menteri ke-10 atas kejayaan beroleh kepercayaan rakyat untuk menjadi Perdana Menteri bagi negara Malaysia yang tercinta dan mulia. Begitu juga melalui Anwar, mereka mengucapkan tahniah kepada semua unit masyarakat dan penggerak di Malaysia. Begitu juga rakyat Malaysia kesemuanya atas kesatuan dan kebulatan suara serta usaha membela maslahah tertinggi bagi sebuah negara yang telah dicerminkan dengan positif dan baik oleh kesatuan rakyat negara ini, kemajuan dan kehebatannya. Menurut kenyataan itu, keberadaan Anwar menjawat jawatan tertinggi itu sudah tentu tanpa syak lagi akan mengukuhkan hubungan antara sektor-sektor masyarakat Malaysia dan akan meluaskan lagi dimensi kerjasama antarabangsa di dalam pelbagai bidang yang akan memberi manfaat kepada keperluan masyarakat global dan kemanusiaan secara umumnya bersama Malaysia. Kami di Kesatuan Ulama Islam Sedunia di dalam siap siaga penuh untuk bekerjasama dengan merealisasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sekali lagi, kami merakamkan tinggi-tinggi tahniah kepada rakyat Malaysia dan negaranya yang mulia. Kenyataan seperti dipetik. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, aura positif yang dibawa Malaysia ketika ini tatkala Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Seluruh dunia memandang dengan rasa bangga disertai kesediaan bekerjasama demi kemajuan ekonomi dan kelestarian hidup rakyatnya. Namun, di sebalik bukti yang dibawa, para penunggang agama, pembawa naratif kekauman dan agama sempit tetap dengan ideologi suku-suku mereka sehingga sanggup mempertikaikan keabsahan lantikan Anwar dengan membuat pelbagai spekulasi serta perumpamaan yang kononnya rakyat tidak akan faham. Ternyata apa yang rakyat lihat sekarang ini adalah sangkalah tidak boleh move on dan sedang gila talak. Ayo rakyat Malaysia, kita majukan negara bersama, tinggalkan jauh-jauh mereka yang lembab, jahil, walak tak tentu hala dan pembawa agenda perkauman sempit yang memusnahkan keharmonian Malaysia. Polis Diraja Malaysia PDRM berkata pihaknya sedang menyiasat ahli Parlimen Baling yang baru menang pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Hassan Saad, berhubung kenyataannya yang mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Kenyataan Bukit Aman tersebut membetulkan laporan akhbar sebelum ini yang mengatakan PDRM sedang menyiasat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar telah memuat naik satu hantaran di Facebooknya yang bertajuk "Jangan cuba mengganggu Tuan Guru Presiden PAS". Pemuda PAS Selangor memberi amaran jangan sesekali cuba bermain politik kotor dan persepsi jahat. Sewajarnya kerajaan campuran PHBN di bawah Anwar Ibrahim menumpukan soal pembangunan ekonomi dan menyelesaikan isu kos sara hidup yang diwawarkan. Kata ketuanya, beliau juga mendakwa kerajaan campuran PH dan BN fokus untuk membalas dendam bukan membela rakyat. Kami memberi amaran sekiranya tindakan tidak bermunasabah ini berterusan dilakukan, himpunan besar-besaran akan diadakan. Kami tidak akan berundur. Demikian tegasnya. Muhammad Syukri nampaknya koyak dan mengugut PDRM. Menurut laporan, Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan telah menerima laporan polis berhubung tuduhan yang dilakukan oleh Hassan bin Saad terhadap Perdana Menteri sebagai ejen Israel itu. Siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, bahagian pendakwaan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 504, Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kata Setiausaha PDRM Nursia Muhammad Sa'duddin. Sebuah video tular dengan suara seorang wanita yang menyebut antara lain Hassan berkata Anwar ada berhubung dengan Israel. Wujudnya unsur-unsur luar dalam pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong melantik beliau kerana takut berperang dengan Israel. Katanya Anwar akan dipecat pada hari pertama sidang Parlimen. Masalah Anwar Ibrahim dia ada berhubung dengan Israel, ada hubung dengan jadi unsur-unsur musuh luar bercampur tangan dalam urusan tu. Jadi Raja Agung kita nak lantik terus nak bertabar ikut tupas dah boleh merintah
ada 115 kerusi dia kata disebabkan unsur-unsur tu ancaman tu. Jadi agung tak mahu ada pergaduhan, tak mahu ada peperangan antara Israel dengan Yahudi ni disebab Anwar ni dia ada berhubung dengan dia ni. Dia berhubung dengan unsur-unsur luar, musuh-musuh luar. Jadi terpaksalah buat panggil majlis diraja mesyuarat-mesyuarat dia kata. Tapi apa bulan tu dia kata akan bersidang pertama parlimen. Dia kata dalam persidangan pertama tu agun macam mana tak kalau Anwar tak dapat penama sebut nama ada mendapat tu deh. Di situ berbuktilah dia sama ada dia nak kekal jadi menteri ataupun dipecat pada hari itulah. Jika kenyataan wanita itu benar, ia sesuatu yang amat malang bagi penduduk Baling. Baru saja terpilih sebagai ahli parlimen Baling, mulut sudah jadi jerabai dengan menabur fitnah serta hasutan. Lihatlah kerosakan yang beliau telah lakukan sekarang ini. Adakah beliau ingin mengulangi tragedi berdarah memali? Tak pasal-pasal, Ketua Pemuda PAS melenting dengan mengeluarkan kenyataan yang menyalahi undang-undang negara. Muhammad Sukri sendiri boleh didakwa di bawah Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seseorang yang disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Manakala kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia pula, seseorang boleh dihukum penjara sehingga setahun, denda sehingga RM50,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kenyataan Ketua Pemuda PAS itu ditempelak oleh Pemuda Amanah Selangor. Mamat Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, pernah dipanggil ke Bukit Aman untuk diambil keterangan. Kami Pemuda Amanah Selangor, relax je, chill je, tak koyak pun, tak ada pula nak buat himpunan secara besar-besaran. Tempelak pengendali laman Facebook Pemuda Amanah Selangor sambil memaparkan gambar Muhammad di halaman Ibu Pejabat Bukit Aman. Saja nak tanya Ketua Pemuda PAS Selangor, koyak ke tu? Sindirnya, jauh sungguh daripada sudut kematangan berpolitik pemikiran Ketua Pemuda PAS dengan Pemuda Amanah Selangor. Adakah Muhammad Sukri sedang bersedia untuk mengorbankan kebebasannya dan menjadi penghuni penjara? Prinsip asas dalam undang-undang ialah setiap orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan undang-undang yang sama rata tanpa diskriminasi. Barang diingat, prinsip ini diaplikasi kepada semua rakyat di negara ini, termasuk Abdul Hadi Awang, Muhammad Sabu atau Hassan Saad. Tidak kira apa keahlian seorang itu, semua tindak tanduknya adalah tertakluk kepada undang-undang negara. Wa ima seorang Perdana Menteri sekalipun, seorang yang bergelar Tuan Guru atau Murabi Ummah atau seorang ustaz. Peribahasa Melayu ada menyebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, seseorang hendaklah menurut adat atau peraturan di tempat yang didiaminya. Kita berada di bumi Malaysia, maka undang-undang di negara ini yang telah diluluskan di Parlimen terpakai, bukan undang-undang rimba. Tidak boleh dalam sebuah negara satu pihak ada imuniti untuk bercakap apa sahaja yang boleh disebut oleh mulutnya, termasuk memfitnah dan pembohongan. Sementara itu, kerajaan pula kononnya tak boleh guna PDRM untuk mengekang perbuatan yang melanggar undang-undang negara. Tindakan mengugut pihak yang berkuasa untuk melakukan tugas mereka dalam lingkungan undang-undang yang sah adalah sama dengan menghalang keadilan daripada dilaksanakan. Marilah kita hayati firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 135 agar kita bermuhasabah. Terjemahannya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Takkan koyak jika anda benar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.